kelas. Selfie. Dah ready untuk kelas Tuan Haris. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kata Tuan Puan, silalah beli produk saya, dalam grup. Kalau boleh kurang-kurangkan lah. Sebab apa, kita nak fokus kelas. Tujuan kita buat grup tu nak fokus kelas. Kalau macam ada peserta yang macam faham lapat ni, Tuan Haris boleh tolong tak? Ambil screenshot tu yang di ruangan chat tu, paste dalam grup. Saya boleh bantu, tak ada masalah. Tapi insyaAllah Tuan Haris akan bantu juga yang di ruangan chat tu. Kita sama-sama bantu Tuan Puan, sama-sama kita bergerak, sama-sama kita memahamkan satu sama lain. InsyaAllah ada berkat di situ. Okey? Kenapa saya kerap ulang berkat, Tuan Puan? Ilmu berkat ni macam-macam boleh buat, Tuan Puan. Okey? Saya nak tengok 7 orang dah respon. Perkara asas dalam jualan dan marketing. Ini kena Tuan Haris kena tekankan ni. 3M ni. Ramai yang kurang tepat. Okey, bukan tak betul, kurang tepat. Dah 8 orang respon. Nur Atikah, Wan Nurlida, Nik Hamimah, Arif Siraj, Rosnani, Nur Haslia, Izawani. Ini bukan nama sebenar ni. Chipsy Nachos by Abang Botak ni. Kalau boleh Abang Botak isilah nama Abang Botak, ya? Ke Abang Botak tu nama founder? Kalau boleh letak nama, jangan malu letak nama. Mak ayah kita bagi penat-penat Zailak buku. Maksud nama ni apa? Afifah maksudnya apa? Rizkiana apa maksudnya? Kalau boleh letak nama anda, tuan-puan. Nama penuh pun tak apa. Siasi Ong, Nazri Ismail, Cugiah binti Limpuang. Okey, Alhamdulillah. Nur Era Afzal. Okey. Nuri Cintawati. Saya sedaplah nama ni. Nuri Cintawati. Macam Suri Cinta Hati pula. Dekat-dekat macam tu nama tu. Saya minta maaf, saya gurau je. Tapi nama tu memang sedap. Saya mungkin akan ingat Nuri Cintawati. Nisa Cik Bunga. Okey. Okey, Alhamdulillah. Saya tengok respon pun sangat-sangat laju. Makin lama makin naik. Teruskan momentum, tuan-puan. Teruskan prestasi anda. Kita minta respon link, tuan-puan respon link. Kita bagi task, tuan-puan respon task. Tuan Haris suruh cantikkan Facebook, tuan-puan terus buat. Itu adalah lebih bagus. Sebab apa, tuan-puan? Happiness equal to progress. Bila tuan-puan ikut apa yang diajarkan, ada progress, itu melambangkan kejayaan menghampiri tuan-puan. InsyaAllah. Okey, tuan-puan. Saya tengok 16 responses baru, tuan-puan. Nama-nama yang saya sebut tadi. Kalau ada nama yang saya tak sebut, saya minta maaf. Sebab respon tiba-tiba laju. Okey, makin lama makin bertambah. Sebab apa? Kita ada 30 lebih orang di dalam kelas ni. Peserta maksud saya. Okey. Jadi, saya tak perlulah nak mention nama satu. Okey, minta maaf. Kita ada 40 lebih, 30 lebih yang pagi tadi sebelum baca doa duha. Okey, tuan-puan, ada yang dapat markah 100 ke? Boleh kongsi di ruangan chat ataupun boleh kongsi di dalam grup. Saya nak tengok dalam grup ada siapa ni. Natalie. Cik Puan Cugia. Okey, Cik Puan Cugia dapat 80. Wow, tingginya. Okey, siapa ni? Cik Puan Nur Atika 90. Cik Puan Haslia 90. Okey, dalam grup WhatsApp. Okey, Big Coffee. Okey, Big Coffee. Okey. Saya tengok gambar, tiba-tiba saya tengok nama. Okey. Kalau boleh tuan-puan, di dalam ruangan Zoom ni guna nama sebenar. Senang Tuan Haris nak address. Ini Tuan, ini Puan. Ataupun kalau nak sedap sikit, ini Encik, ini Cik Puan. HP pun tak kena juga. Cik Acer, Cik iPhone, kalau boleh tukar lah. Okey. Kalau boleh tukar supaya bila guru sebut nama kita tu ada berkat. Walaupun saya bukan guru. Nanti Tuan Haris nak sebut nama tuan-puan tu. Okey, Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa, tuan-puan. Tanpa melengahkan masa, saya nak jemput kita punya speaker yang saya dah perkenalkan tadi. Tuan Haris Ghazali. Ke pentas utama. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Recording in progress.
Apa khabar semua pagi ni 9.24 dah kita sekarang. Ada 52 orang bersama dengan kita. Tolak tim lebih kurang 48 peserta lebih kurang hari ni 47. Okey. Baik, terima kasih banyak semua orang yang hadir awal. Pertama sekali tuan-puan kena raikan yang geng-geng awal ni. Geng-geng awal ni tolong pegang diri sendiri, cakap ke diri sendiri. Syabas, Mary Pati Syabas. Tengok cerita India semalam, ingat pula bahasa dia. Sebut tahniah pada diri sendiri tuan-puan. Sebab bila kita tahniah diri kita sendiri, itu juga salah satu yang nak build kita punya confidence sebagai seorang usahawan, insya-Allah. Baik tuan-puan, saya dah tak nak buang masa. Kita teruskan hari ni, insya-Allah kita dalam program pendidikan pemasaran pharma. Saya harap tak ada orang salah training lain tak tiba-tiba pergi tanya pasal macam mana nak tanam durian kan. Saya tak tahu tuan-puan, walaupun ni training pharma, tapi saya tak tahu yang benda-benda yang berkaitan dengan pertanian dan sebagainya. Kepakaran kami, insya-Allah, our expertise. Kita punya expert, kami expert dalam bidang pembangunan usahawan dari sudut marketing and sales, terutamanya dalam dunia pemasaran digital. So kalau anda hari ini datang di tempat untuk belajar pemasaran, misi dia satu ya tuan-puan, nak naikkan sales. Kalau misi anda sama, then anda boleh stay. Kalau tersalah kelas, tolong PM balik tim Fama, mungkin kelas lain yang perlu anda join. Alright? Ya, ada penambahan lagi orang tiba-tiba. Syabas Mira Beta. Alright, okay, now tuan-puan, kita nak bermula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula tuan-puan, saya kenalkan sikit lagi diri saya boleh? Tadi Cik Puan Afifah dah cerita tentang diri saya. Lepas dah cerita tentang diri saya nak kenal dengan tuan-puan. Boleh? Kenapa saya kena kenal dengan tuan-puan? Jujur saya bagi tahu tuan-puan, bila kita cerita tentang marketing dan sales tuan-puan, berbeza manusia yang nak buat, berbeza strateginya, setuju tak? Lain orang, lain kapasitinya. Ada orang pandai buat cerita, ada orang jam nak buat cerita. Ada orang boleh rakam video, ada orang jam nak rakam video. So kita kena tengok, saya nak kena kenal anda. Siapa anda, buat bisnes apa, supaya saya boleh bagi suggestion yang tepat kepada anda. Boleh InsyaAllah sama-sama kita belajar. So hari ini, training hari ini sebenarnya, saya recap balik, saya takut ada lagi yang salah kelas. Biasa selama ni dia macam sedikit tidak faham untuk tujuan kelas ini. Tuan-puan, kelas hari ini sebenarnya adalah untuk, kalau anda boleh masuk, dia ada dua saja sebab. Pertama, anda berdaftar dengan Fama. Nombor dua, anda adalah ejen di bawah founder atau stokis ataupun leader anda, ketua anda berdaftar dengan pihak Fama. So anda boleh join training hari ini for free. Alright? So training hari ini sebenarnya kita berkisarkan pembangunan ejen pemasar. Cerita tentang macam mana ejen nak buat jualan, bukan macam mana nak membentuk sistem ejen. Boleh faham ke? Dan sebelum ni ada yang tanya, macam mana tuan, komisen kita nak bagi macam mana, apa bentuk-bentuk reward yang boleh bagi pada ejen. Semua tu insya-Allah kita tahu tuan-puan. Dalam Farivo kita tahu perkara tu insya-Allah. Mana yang dah berjaya, mana yang jangan buat, mana yang kena buat, mana yang hukum dia wajib, mana yang hukum dia harus, mana yang hukum dia sunat untuk ejen. Cuma training hari ni kita nak cerita lebih kepada marketing and sales untuk ejen naikkan jualan. Boleh? Are you guys okay dengan apa yang kita nak bawa sepanjang 2 hari ni? Kalau okay, boleh tak tolong komen dekat ruangan chat? Okay. Boleh. Tak tahu dulu okay ke tak okay ni kan? Okay 3 orang je okay. 4 orang. Alhamdulillah 4, 5, 6. Okay. Alright. Okay. Okay Okay. Tapi tuan-puan, saya faham bila usahawan dia memang ada macam-macam persoalan dalam diri. Kalau nak tanya juga, contohlah anda ni memang founder yang memang belum lagi, contoh founder ataupun leader yang memang ada soalan-soalan yang tak ada kaitan dengan topik pun, tapi ni adalah soalan usahawan. Tuan-puan, tanya je, tak ada masalah. Boleh tanya je. Yang penting selesaikan masalah cepat-cepat dalam kepala tu supaya kita boleh gerak laju sikit. Sekarang dah tengah bulan 11 dah nak masuk tahun depan dah ni tuan-puan, dah nak masuk 2022. Okey. Baik, Funlivo macam semua orang, saya rasa semua orang, ramai yang baru tadi saya tengok bila Cik Mahfifah tanya. Funlivo adalah sebuah syarikat yang kita membangunkan usahawan dekat Malaysia tuan-puan. Alhamdulillah daripada tahun 2016 sampai hari ni, terutama our fokus dalam lebih kepada pendigitalan perniagaan. Macam mana kita nak digitalkan perniagaan. Dan jujur saya beritahu, training Funlivo ni dia, kalau di public dekat luar, dia mahal lah tuan-puan. Saya kata jujur lah, dia mahal lah. Untuk setengah orang dia mahal. So ada datang hari ni for free, pihak Fama bayarkan mahal. Boleh faham Fama bayarkan mahal. So tolong hargai, tolong betul-betul take part, tolong betul-betul ambil apa yang nak dipelajari. Sebab saya beritahu jujur, minimum untuk training macam ni, 2 hari training tuan-puan, seorang fee dia tuan-puan, yuran dia RM1,000 tuan-puan. So tolong betul-betul commit dengan apa kita nak belajar hari ni insya-Allah. Boleh sama-sama belajar lah tuan-puan. Saya pun sama-sama belajar.
Baik, untuk Fani Ivo tuan-puan, saya rasa ramai yang kenal yang tengah-tengah ni, Tuan Fahdi Ghazali. Ramai orang confuse kan. Jumpa saya kat luar je macam, dah makin kurus. Bukan. Kami orang lain. Yang ini Tuan Fahdi Ghazali yang famous di arena usahawan ini. Saya yang duduk sebelah ni. Ini dia. Ini saya tuan-puan, Haris Ghazali. So kami adik-beradik, ibu ayah sama. Ni gambar kami adik-beradik, tapi kami 4 orang sebenarnya. Waktu kat gambar ini dia ambil ada adik bongsu yang masih lagi baru lahir lah. So tak ada dalam gambar ni tuan-puan. Cuma gambar ni dia ada sentimental lagi sikit lah pada saya, sebab saya tunjuk gambar ni. So gambar ni dia ambil betul-betul ketika kami kehilangan ayah kami selama-lamanya lah. Ayah kami meninggal waktu saya umur 6 tahun, Tuan Fahdi umur 7 tahun waktu ni. So sampai hari ni tuan-puan, kalau siapa kenal Tuan Fahdi ni dia sikit garang. Sebab dia adalah seorang ayah ketika dia masih lagi kecil. Sebab dia abang sulung kan. Abang sulung. Saya berasal daripada Pasir Putih, Kelantan tuan-puan. Tuan Fahdi sampai hari ni masih menetap di Pasir Putih, Kelantan. Masih menetap di Pasir Putih, Kelantan. Encik Puan Hasnah komen Al-Fatihah ni. Mak saya nama macam abang saya Tuan Fahdi sampai hari ni masih lagi menetap di Pasir Putih, Kelantan bersama dengan ibu dia, dengan keluarga dia, duduk sebelah betul-betul. Dia buat rumah, dia beli tanah sebelah mak, dia buat rumah sebelah rumah mak. Tak nak syadu-syadu lah sangatlah pagi ni tuan-tuan. Cuma nak ceritanya, mungkin kehidupan kami lebih kurang sama macam anda semua. Kita orang daripada kampung, mak kerja kerajaan di Kelantan. Saya alhamdulillah Allah izin dapat scholarship waktu saya habis SPM, lanjutkan pelajaran ke Jepun dalam bidang engineering macam Cik Puan Hafifah dah bagi tahu tadi. Saya belajar dan bekerja dekat Jepun tuan-puan, jadi engineer sekejap dekat Jepun, lepas tu kita balik Malaysia lah untuk bantu Malaysia lebih. Ini company terakhir saya berkhidmat, Hewlett Packard Enterprise tahun 2015. Baru je berhenti kerja sebenarnya tuan-puan. 2015 baru saya full time berniaga. Sebelum tu daripada 2013 saya part time saja berniaga. 2012 maaf saya kata saya. 2012 saya part time berniaga sebab masih lagi bekerja sebagai seorang engineer. Macam-macam bisnes part time buat kan. So sampai hari ni alhamdulillah kita dah ada syarikat kita yang kita macam-macam perniagaan yang kita buat yang alhamdulillah mendatangkan impact yang sangat luar biasa kepada masyarakat lah insya-Allah. Tuan-puan, yang saya nak share dengan hari ni tuan-puan, apa yang saya buat insya-Allah, apa yang student Fani Ibu juga semua dah buat, yang alhamdulillah perniagaan kami semua tuan-puan sepanjang pandemik 2 tahun ini ramai jutawan-jutawan baru yang wujud. Dan perniagaan itu tidak jatuh tuan-puan walaupun pandemik. Sebelum pandemik dia meningkat, waktu pandemik dia lagi meningkat. Sebab ramai orang tiba-tiba tak pandai digital. So apa yang kita nak share hari ni tuan-puan adalah macam mana benda tu boleh jadi. Dan yang paling penting tuan-puan, saya nak beritahu jujur, sekarang ni kita dah masuk fasa 4. Kita dah lebih 90% orang dah divaksin tuan-puan. Dia dah lengkap vaccination. Sekolah pun dah start balik. Kita dah bukan masuk fasa 4, kita dah masuk fasa endemik. Endemik maksudnya kena hidup dengan COVID. Bila kena hidup dengan COVID, strategi waktu COVID ada dengan waktu kena hidup waktu COVID kena berbeza tuan-puan. Saya beritahu jujur, siapa yang buat bisnes makanan especially, kan, waktu COVID melanda, gila boleh buat sales. Daripada rumah pun dah boleh buat sales banyak sangat tuan-puan. Tapi the moment ekonomi dah start buka balik, ramai orang dah mula merasai kejatuhan bisnes. Sebab strategi waktu COVID dengan strategi selepas COVID dia mesti berbeza. Strategi waktu pandemik sales nak naik lain, strategi waktu endemik ketika kita dah kena berkawan dengan COVID sekarang ni lain strategi itu tuan-puan. So hari ni kita nak share macam mana nak buat dalam era endemik tuan-puan. Orang ramai nak belajar macam mana nak survive, macam mana nak naikkan sales ketika zaman endemik ni. Tolong komen dekat ruangan chat. Nak tengok sikit apa ramai yang betul semangat ni tuan-puan. Ni tuan-puan ni nak ni sebenarnya doa ni. Tengah doa ni kita nak tunjuk ke Allah, ya Allah ni aku betul-betul nak ni. Bukannya duduk dengar kan. Tuan-puan, Allah tengok usaha. Last kali tuan-puan, result tu Allah yang pegang. Kita tak boleh nak control, betul tak? Sales kita boleh susun strategi, kita boleh buat usaha, macam-macam cara kita boleh buat tuan-puan. Cuma akhirnya rezeki tu Allah yang bagi, yang tu kita kena pegang. Sebab tu bila pandemik datang, seolah-olah ramai usahawan seolah-olah menyerahkan takdirnya kepada virus COVID-19. COVID adalah macam mana nak buat sale, COVID datanglah macam mana saya nak cari rezeki, COVID datanglah macam mana saya nak tingkatkan pendapatan. Kepala dia sebab COVID-19. Allah yang bagi rezeki tuan-puan. So kita ni ikhtiar usaha. Yang penting usaha, betul tak?
InsyaAllah. So kita sama-sama buat sama-sama insyaAllah. Right. Saya sukalah ramai orang yang komen. Saya macam sama macam anda tuan-puan, bermula sebagai seorang ejen, alhamdulillah, dan sebenarnya saya sangat suka orang ejen. Saya sangat suka ejen sebab ejen paling senang nak buat duit. Bila dah jadi kita dah buat syarikat, dia lebih banyak perkara yang kita kena uruskan. Tapi waktu buat ejen, fokusnya buat pendapatan, bina pendapatan. Best, suka sangat. Right? Saya konsultan Fani Ibu sejak 2016 dan saya juga memiliki syarikat saya sendirilah sekarang ni. Alhamdulillah, banyak perniagaan yang melibatkan Malaysia dengan Jepun. Sebab pergi Jepun dulu kan, ada kontak-kontak dekat sana. Bolehlah cakap Jepun sikit-sikit. So, adalah beberapa perniagaan yang melibatkan Malaysia dan Jepun. Hobi suka berkongsi dan bantu bisnes tuan-puan, terutamanya anda lah, pemilik bisnes ataupun ejen untuk lebih maju dan berjaya. Itu hobi saya insyaAllah. Boleh saya betul-betul nak, sebab tu saya insyaAllah akan hadir selama 2 hari masuk awal, keluar paling lambat. Masya Allah. Amin. Kita doakan saya doakan tuan-puan, semua yang pernah komen dekat ruangan chat daripada pagi Cik Puan Afifah bermula tadi, walaupun satu huruf anda pernah komen dekat ruangan chat, saya doakan semua orang pendapatan naik minimum 2 kali ganda tahun depan insyaAllah. Minimum 2 kali ganda. Maksimum tu it depend on your usaha insyaAllah. Boleh sama-sama kita buat sama-sama tuan-puan. Kalau anda berjaya tuan-puan, Malaysia berjaya tuan-puan. Malaysia berjaya, anak cucu saya juga yang tenang kan. Sekarang ni isu tak ada kerja lah, orang komen pasal pendapatan apa ni, gaji minimum lah kan. Last kali usahawan juga yang kena kan. Usahawan ni bayar murah. Kita nak bayar mahal tuan-puan. Kita nak bayar gaji staff kita pun mahal. Bukan kita punya pendapatannya. Staff kita pun kita nak bayar mahal. Alright? Settle tentang saya tuan-puan. Saya nak tanya tentang anda. Sebelum saya boleh share tuan-puan, sebelum kita berkongsi, saya perlu tanya beberapa soalan supaya saya tidak shock sendiri share benda yang mungkin tak relate dengan anda. Boleh lain condition anda, lain strategi yang diperlukan tuan-puan. Saya ada modul saya, jujurnya saya ada modul saya. Anda pun ada anda punya workbook kan. Tapi jujurnya bila training dengan seorang Haris ini, saya akan bantu betul-betul siapa aktif dekat ruangan chat. Jujur bagi tahu. Sebab saya tahu ni je yang serius, yang betul-betul serius, yang nak naikkan sales, yang betul-betul berkomunikasi dengan saya. InsyaAllah saya nak bantu orang-orang ni. Sebab tu saya perlu tanya beberapa soalan. Tolong jawab dengan jujur, ikhlas, supaya apa yang kita share hari ini menjadi satu perkara yang memberi kesan kepada perniagaan anda. Boleh insyaAllah. First tuan-puan, saya nak tanya, pernah buat jualan di online tak? Sebelum jawab soalan tu, dia ada 2 keadaan. Satu, buat jualan di online dengan buat marketing berbayar. Satu lagi, buat jualan di online tapi buat marketing secara percuma. Contoh berbayar ni, dia ada letak kat Foodpanda, dia ada letak dekat GrabFood, dia ada letak dekat, contoh dia buat FB ads, dia buat Google ads, dia buat TikTok ads, YouTube ads, macam-macam ads ada kan. Ads berbayar, iklan berbayar. Siapa pernah dengar ni, maksudnya anda mungkin pernah buat. Ataupun satu golongan lagi, buat jualan di online tapi dia duk blast dekat dalam grup Facebook, dia tulis dalam Facebook personal dia blast dalam grup WhatsApp, dia buat macam-macam strategi tapi tak keluarkan kos untuk pemasaran. Boleh tak saya nak tahu, kalau pernah buat dua-dua, tulis dua-dua. Kalau pernah buat online saja, tulis pun tak apa. Kalau pernah buat online pula, kalau pernah berbayar saja, tulis berbayar. Kalau tak pernah berbayar, tulis tak pernah berbayar. Boleh ada yang berbayar, okey. Online marketing berbayar itu Foodpanda, okey. Pernah yang percuma dan bayar tapi tak ada ilmu sangat, okey. Pernah pun at least sebenarnya kasyaf dah lain tu. Walaupun tak ada result contoh, tapi kasyaf dah lain. You dah try something. Tinggal nak tweak macam mana nak kasih dia jadi je kan. Online tak berbayar, tak pernah online langsung. Ada yang tak pernah online langsung. Maksudnya selama ni menjual secara berdepan ataupun buka kedai macam tu ke? Contoh siapa yang tak pernah berbayar langsung online langsung. Cik Puan Siti online tak berbayar, sorry. Tuan Nazri. Maksudnya Tuan Nazri tidak pernah buat jualan secara online langsung. Marketing pun tak pernah buat online. Direct face to face. Okay, alright. Faham? Bagus. Saya nak kena tengok berapa pernah berbayar, online tak berbayar. So kita ada mix of experience. Kita ada mix of experience dalam ni. Ada orang pernah buat iklan berbayar menjadi. Ada orang pernah buat iklan berbayar tak menjadi. Ada golongan dah. Ada orang tak pernah buat iklan berbayar tapi pernah buat iklan di online. Ada orang tak pernah langsung buat iklan di online. So ada 4 kategori manusia dalam ni. Wah, banyak sangat nak kata ni. Okay, tak apa, no problem. Kita go through satu-satu Saya buat offline, buat juga online. Tapi online base banyak Facebook je. Okay.
Alright. Tuan-puan, bila kita cerita tentang ejen, sebenarnya tak perlu lagi buat iklan berbayar pun. Cuma mindset iklan berbayar ni kena ada juga. Sebab apa tuan-puan? Saya beritahu jujur tuan-puan, iklan berbayar sebenarnya adalah kos perniagaan. Dia adalah satu investment. Kenapa dia jadi investment? Kenapa dia pelaburan sebenarnya? Lagi banyak anda labur, lagi banyak boleh dapat kalau strategi dia betul. Nanti kita cerita macam mana InsyaAllah. Bagi anda ni sikit, bagi orang yang pernah buat di online punya iklan tapi tak menjadi, sebenarnya tak menjadi tu at least dah buat, you dah start pelaburan. Kalau betul caranya, insyaAllah memang buat duit lama lepas ni. Okey, soalan saya kedua tuan-puan, boleh tak beritahu berapa lama sudah berniaga? Cara jawab dia macam ni tuan-puan. Kalau baru berniaga bulan, contoh 3 bulan, tulis 3B. Kalau ada B kat belakang, saya consider belum sampai setahun. Tapi kalau dah lebih setahun, tulis nombor je. Contoh dah 10 tahun, tulis 10 je, saya consider 10 tahun. Boleh tuan-puan? Boleh tolong jawab dekat ruangan chat. Sebab berbeza waktu dah berniaga, beza sikit strategi. Kan, orang yang contoh dah berniaga 3 tahun, 6 tahun ni, sepak terajang bisnes ni, dia dah power sikit. Kan? Bermula jual offline di pasar tani, bermula COVID online tapi sendu. Okey, faham? 1, 2, 6, 2, 4, alright. 4, okey. 2 years, 6, okey. Okey. So ada yang baru bermula tapi ada yang belum capai setahun. Ada yang sampai dah 6 tahun berniaga. Tuan-puan, 6 tahun berniaga dengan baru berniaga, sebenarnya strategi dia agak berbeza. Tapi indikator seterusnya ini, maklumat seterusnya ini sangat penting. Walaupun kita dah berniaga lama, cuma saya nak tahu tahap dekat mana, supaya strateginya tu kita boleh susun betul-betul. InsyaAllah. Boleh kita 1 tahun, alright. Boleh tak saya nak tahu tuan-puan, sekarang ni jual produk atau servis apa? Macam ni. Jadi kan dia jadi confused kan? Anda masuk training hari ni, bawah tiket apa? Siapakah owner ataupun produk atau servis yang membawa anda masuk training Fama hari ni? Sebab saya kena berlaku adil, saya kena adil pada orang yang membawa anda. Sebab mereka ini komit dengan training Fama, sebab tu anda boleh masuk training hari ni. Boleh buat produk atau servis apa tuan-puan? Produk IKS saya sendiri. Alright. Produk apa tuan-puan? Produk apa? Boleh tak bagi tahu produk apa? Contoh produk kesihatan, produk kecantikan, makanan, apa lagi? Suplemen, agro food, agro wellness. Saya jual input pertanian. Akok keluaran sendiri. Ui, sedapnya akok. Lama tak bagi akok. Sejuk beku. Okey. Produk minuman kesihatan. Alright. Kuih-muih frozen jenama fast grow. Okey. Servis dan produk makanan. Okey. Baju organik. Okey. Makanan roti frozen. Banyak makanan ni. Ada baju je yang beza sikit tadi. Yang lain makanan. Produk makanan dan minuman. Alright. Ketupat palas. Okey. Bakery. Okey. Ayam kampung, okey. Produk sendiri, serunding makcik Kiah dan catering, alright. Serunding makcik Kiah dan catering, okey. Jahitan, alright. Dah ada 2 yang berbeza. Yang lain semua makanan sekat ni, okey. Produk makanan ready to cook, okey. Ada 2 sekarang kan, ready to cook, ready to eat kan. Yang ready terus untuk makan, ready terus untuk dimasak. Saya buat produk sendiri, frozen dan jual air botol, okey. Okey, alright. Yang datang hari ni tuan-puan, maksudnya anda bukan daripada satu geng lah daripada orang 67 orang ni. Weh, naik banyak pula 67 orang. Tadi saya start tadi 50 Yang datang ramai-ramai ni tuan-puan, yang datang ramai-ramai ni bukan satu geng lah. Maksudnya anda berbeza-beza latar belakang lah, berbeza-beza produk yang dijual ataupun servis yang dijual betul ke ada satu produk yang menyebabkan anda datang hari ni. Contoh ni, kita orang punya leader ajak masuk, kita orang jual frozen food, ramai-ramai jual frozen food sebenarnya. Bukan masing-masing jual produk masing-masing. Beza. Okey. Alright. Beza ni dia jadi macam zul sikit. Kalau beza ni tuan-puan, nak minta tolong sangat, kerjasama sangat. Boleh? Tolonglah aktif, tolonglah bertanya at least tentang produk anda, supaya tuan-puan, anda boleh dapat jawapan yang tepat untuk industri, untuk produk, untuk servis yang anda buat. Boleh tuan-puan Kalau tak nanti dia jadi sangatlah general, yang akhirnya pening tak tahu nak pakai yang mana. Boleh?
Boleh tak hari ni saya tahu ramai orang dalam ni jual macam-macam produk. Macam-macam. Seorang individu jual macam-macam produk. Boleh tak kita tolong fokus dekat, tapi malu nak bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Saya tak nak anda sesat jalan tuan-puan hari ni. Boleh? Nak tolong pimpin ni. Jadi waste. Saya jadi waste anda hari ni insyaAllah. Boleh jangan malu lah. Kita chat-chat je. Saya pun tak kenal muka Cik Puan Mas Rina kan. Sebab kita chat-chat je. Yang penting tanya. Coach tumpu fokusan untuk madu kelulut aja. Wih. Tak boleh macam tu tuan. Nanti dia jadi kesian lah. Ada 68 orang dengan kita sekarang. Kan? Ke memang dalam ni, okey, berapa ramai jual madu kelulut dalam ni? Berapa ramai jual madu kelulut selain daripada Tuan Muntalib Adam? Siapa lagi jual madu kelulut? Okey, Cik Puan Siti, cantik. Tutup produk yang lain-lain tu coach. Saya sebenarnya kalau tanya saya nak bantu siapa kan? Kalau tanya saya betul-betul lah siapa saya nak bantu kalau ikut hati saya sekarang kan? Saya nak bantu Cik Puan Malina dengan Cik Puan Hasnah sekarang. Sebab dua orang ni je buka kamera daripada pagi tadi. Ni sejukkan hati. Ada tak? Cik Puan Malina dengan Cik Puan Hasnah buat produk apa? Boleh ke saya tahu Cik Puan Malina bisa sampai Cik Puan Hasnah makanan tadi saya ada baca. Sebelum ni jadi baja jadi agent. I see. Rempah masakan. Alright. Rempah masakan dengan jadi baja. Jadi baja jadi agent. Alright. Tuan-puan macam ni tuan-puan saya akan menggunakan sebab dia ada makanan dengan produk lah. Baja tu kira produk lah makanan adalah makanan, baja adalah baja. Kita nak fokus kepada anda dengar contoh orang lain tapi anda kena relate dengan diri anda juga. Boleh Jangan macam saya bagi contoh saya bagi contoh baja. Tiba-tiba anda macam alah tu baja. Macam mana nak relate dengan bisnes anda? Yang tu kena play around sikit. Kalau tak tahu juga macam mana nak relate, tanya soalan. Dan kalau boleh tuan-puan hari ni saya nak minta tolong 2 hari ni je. Boleh tak? 2 hari ni je. Tolong lupakan produk-produk lain, fokus satu produk je dulu. Boleh tak? Jangan banyak sangat dalam kepala. Kan nanti pening nak buat. Boleh Fokus satu produk dulu. Semua orang pilih satu produk. Banyak-banyak benda kita jual tu kan. Ketepikan semua benda, pilih satu produk. Kalau boleh satu produk itu yang paling memberi banyak sale pada anda setakat ini. Boleh? Macam ni kita nak enhance lagi benda yang dah jadi. Boleh InsyaAllah. Baik. Yang ni soalan sedikit privacy lah tuan-tuan sedikit privacy. Dekat ruang, kalau tak nak jawab soalan ni tuan-tuan, bukan tak nak jawab, maafkan saya. Kalau rasa segan untuk post dekat ruangan chat yang semua orang boleh baca ni, dekat ruangan chat dekat bawah tu dia ada satu dekat to everyone warna biru, everyone tu kan macam dalam kotak warna biru kan. Everyone tu tuan-puan, tekan dekat everyone tu, cari nama saya Haris Ghazali. Dalam kurungan dia mesti ada host ataupun co-host. Cari yang tu tuan-puan, dia akan boleh message saya personal dekat dalam Zoom ni. So orang lain tak nampak, saya je nampak. Cari yang tu tuan-puan, tolong bagi tahu saya berapa sales tertinggi. Maafkan saya tak nak sales tertinggi. Cik Puan Mas Rina dah betul lah tu. Dia ada dalam kurungan direct message warna merah. Then tu personal dengan saya lah. So saya je nampak, kita dua je nampak. Alright, Tuan Muntalib, waalaikumsalam. Kita je nampak ni tuan orang lain tak nampak. Tolong tulis tuan-puan, jangan tulis sales tertinggi sebulan. Boleh tolong tulis sales anda bulan 10 berapa. Boleh tak? Berapa sales anda bulan 10? Sekarang dah tengah-tengah bulan 11. Patutnya dah tutup akaun dah bulan 10 kan. Berapa sales bulan 10 tuan-puan? Boleh tak tolong komen, tolong ni dekat ruangan chat. Kalau anda okey untuk bagi tahu semua orang tak ada masalah. Tapi kalau ada orang yang mungkin segan ke apa kan, boleh PM personal dekat saya. Ni lah. Ada yang nak, jangan lagi sangat, kurang 5k, okay, 5k, 3k, 10k, 140. Okey, ada yang tak sampai ni. Cik Puan Malina gelak, dia personal message saya. 18, okey. Ada yang dah dapat lebih 10,000, ada yang masih lagi bawah 1,000, ada yang masih lagi bawah 500. Okey. Tuan-puan, dia beza tuan-puan Strategi orang yang dah buat sale puluh-puluh ribu ni lain. Yang buat sale ribu-ribuan lain. Yang masih lagi bawah 1,000 lain. Kan? Okey, faham? Okey. Tak apa. Sebab tu datang hari ni kan. Kalau sale dah 5 juta, tak datang training dah. Apa datang training? Pergi main golf lah. Okey, baik.
Okey, terima kasih banyak. Siapa yang direct message saya tadi, tolong tukar balik menjadi message to everyone, boleh tukar balik everyone in the meeting. Atas sekali tu dia ada everyone in meeting. Supaya dia tak nak nampak sendu dekat ruangan chat ni. Ramai orang message saya personal ni. Boleh kita tukar balik supaya kita boleh bersembang dalam ruangan chat ramai-ramai. Okey. Terima kasih banyak semua orang yang komen. Ni last but not least, strategi dia agak sedikit berbeza based on di mana anda berada, tuan-puan. Boleh tak saya nak tahu duduk mana sekarang ni, niaga kat mana sekarang ni? Boleh? Sebab ada orang macam makanan contoh, dia tak boleh nak post jauh-jauh sangat. Dia produk yang memang dekat-dekat punya produk kan. Ada yang daripada Kota Kinabalu, Ampang, Sabah, Temeloh, Salak Tinggi, KL, Pagur, Johor, Selangor, okey. Rumah Jemua, okey. Kelang, right. Segamat, Seremban, Kota Baru. Cik Puan Nafisah masih lagi direct message saya tu. Orang lain tak nampak Cik Puan Nafisah punya message. Sibu Sarawak, Puchong je. Kenapa? Puchong je So, dia tak apa, no problem. Cik Puan Nafisah kena tukar sikit. Dia jadi semua orang nampak. Bukan apa, nanti orang ni saya nak bagi tahu rahsia, boleh tak? Nanti kalau pihak Fahma tanya siapa yang aktif kan, diorang boleh detect siapa yang aktif dekat ruangan chat. Kalau anda message saya personal, anda sebenarnya aktif tapi orang tak nampak anda aktif. Sayanglah kan. Sebab dalam ni ada orang-orang Fahma juga tengah memerhatikan kan siapa usahawan yang kita nak bantu, siapa usahawan yang kita nak bagi dana contoh kan. Saya tak nak anda hilang peluang itu kan. Anda aktif tapi tak nampak kan. InsyaAllah baik tuan-puan. Bantulah saya InsyaAllah. Dia macam ni tuan-puan, at the end of the day kita nak bantu orang yang dia boleh bantu diri dia sendiri dulu kan. Contoh dia aktif, dia fokus, dia buat apa kita minta, dia datang awal, dia komit dengan semua kerja-kerja kita bagi, homework kita bagi. Bila dia boleh bantu diri dia, dan kita suka nak bantu sebab kita tahu kita tolong, confirm insyaAllah lagi power kan. Tapi kalau kita minta komit pun tak buat, minta itu tak buat, minta ini nak buat, saya beritahu jujur, bagi sejuta pun sekejap je habis. Bagi sejuta pun sekejap je habis kan. Okay, InsyaAllah boleh bantu diri dulu sebelum dibantu. Bantu dulu sebelum dibantu. Even tuan-puan saya beritahu jujur ni, dalam rakan-rakan usahawan yang betul-betul berjaya daripada zaman kejatuhan, daripada zaman apa orang panggil paling teruk dalam hidup lah kan, dengan hutang banyak, dengan tak dapat nak bagi bekalan asas kepada keluarga. Diorang ni semua tuan-puan, mengikut kajian tuan-puan semuanya bangkit kembali bukan selepas menerima bantuan. Mereka semua bangkit kembali selepas mereka pergi tolong orang. Macam mana kita tolong orang, saya pun tak nak tolong diri saya sendiri. Itulah hukumnya tuan-puan. Sebab tu Allah kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi banyak manfaat kepada orang lain, mengikut kapasiti dia, apa yang dia ada. So kita nak kena InsyaAllah kita sama-sama. Betul ni tuan-puan, jangan tunggu bantuan. Orang yang tunggu, contoh ni saya beritahu jujur kalau ikut statistik pun, semua orang yang dibantu duit keuangannya akan habis keuangan itu dan tahun depan akan minta balik bantuan. Disebabkan dia tidak ada satu skill membantu diri dia dan membantu orang sekeliling dia. Nanti kita share macam mana nak buat Kenapa kita kat sini hari ni? Basically tuan-puan, anda dalam misi, betul? Saya tak pernah dapat bantuan, bagus sangat. Saya pun tak pernah dapat bantuan. Sepanjang saya berniaga tuan-puan, tak pernah ada bantuan. Saya tak pernah dapat training free pun sebenarnya. Kan? Saya tak pernah dapat training free. Menghabiskan ratusan ribu ringgit duit sendiri pergi belajar, cari duit berniaga, ambil duit pergi belajar, dapat duit pergi belajar sampai sengkit hidup, pakai baju koyak pergi training. Saya pakai baju koyak tuan-tuan pergi training. Stokin tu tak berani buka kasut, nanti kantoi stokin koyak besar kat dalam kan. Orang kata buka kasut kat sini, kena buka kasut. Alamak, buka kasut ke? Saya nak masuk kasut saya bersih. Dia kata saya sakit kaki ni, tak boleh nak buka kasut. Dia kata kena buka kasut juga. Saya buka pelan-pelan kat tepi, cabut stokin sekali. Kali pakai stokin, buruk benar kan. Tumit tu dah bergoyak kan. Tapi itulah perjalanan seorang usahawan tuan-puan. InsyaAllah itulah benda-benda best kan akan berlaku dalam hidup kita. Tuan-puan, anda semua dalam misi, betul? Nak capai sesuatu. Ada yang nak tingkatkan jualan bulanan, setuju? Ada yang nak bantu ubah ekonomi keluarga, betul tak? Wah, Tuan Mutalik terus ni kan. Bagus.
Saya dengan masa tani 8 tahun berhenti terus sejak PKP. Okey, faham. Ada yang datang nak tambah ilmu, ada yang nak berubah kan. Nak jadi ibu bapa terbaik pun ada, nak bagi apa yang anak-anak sekarang ni dah lah PKP, lepas tu tiba-tiba nak kena bagi apa gadget untuk anak semua. Tapi sekarang dah boleh masuk sekolah balik kan. Cuma nak masuk sekolah sekarang dah kena pakai face mask, dah tambah kos mak ayah kan nak hantar nak sekolah. Tapi realitinya tuan-puan, ni saya betul jujur, especially bila kita cerita tentang agent ataupun founder, dah buat macam-macam bisnes tapi tak jadi. Lepas tu dia tambah lagi produk, buat bisnes. Tuan-puan, saya nak pergi dekat fundamental dulu berniaga, boleh? Baru kita cerita tentang strategi. Boleh? Ada yang lost tak tahu nak mula kat mana, especially yang affected waktu PKP, betul tak? Tapi sebenarnya kalau tanya saya PKP ni dah 2 tahun dah. Lama sangat affected tu. Maksudnya lama sangat tak buat apa-apa. Saya tak pasti, mungkin dah buat sesuatu tapi tak menjadi. By right kena cari betul-betul tuan-puan. Sebab kita dah 2 tahun, dah 2 tahun. Dan kalau kita tengok data tuan-puan, US dekat UK, kes COVID tengah naik balik. Dulu mereka dah tak pakai mask, sekarang mereka dah kena pakai mask balik. What will happen to Malaysia? Dan mereka pun dah fully vaccinated sama macam Malaysia. Apa akan jadi nanti? Tak ada orang tahu. Lagi-lagi nak pilihan raya Melaka balik. Kita sendiri tahu apa dah jadi lepas pilihan raya Sabah. What will happen bulan depan 2 bulan lagi? Tak ada orang boleh predict. Betul tak? Adalah kajian orang buat prediction. Tapi kita usahawan tuan-puan tak boleh tunggu dan lihat. Tak boleh. Dia mesti kena start planning. Boleh? Kita mesti kena start planning. InsyaAllah. Boleh Dah guna macam-macam cara jual tapi tak jadi mungkin selama 2 tahun ni. Hari ni kita nak cari solusi tu sama-sama tuan-puan ni ada yang lemah, tak nampak masa depan, apalah nak jadi perniagaan aku ni kan. Jadi apa nak kena buat tuan-puan? Saya bagi tahu dulu. Last kali ada ketika pandemik ni tuan-puan, ada founder berhenti jadi founder. Ada founder dia berhenti jadi founder, dia jadi agent. Last kali pendapatan RM100,000 balik. Saya beritahu jujur tuan-puan, ada salah seorang student dekat Funnel Evo tuan-puan. Funnel Evo tu company kami lah ni, Funnel Evo ni yang buat training ni. Ada student company kami buat dropship. Dropship tahu tak dropship? Saya takut ada bahasa-bahasa yang tidak berapa biasa didengari. Tahu dropship tak? Dropship ni tak pegang barang lah. Promote HQ hantar, promote barang HQ hantar, promote barang HQ hantar. Tuan-puan, agak-agak berapa sales paling tinggi orang macam tu boleh buat? Sales paling tinggi orang macam ni boleh buat. Dia tak pegang barang, dia bukan founder. Dia buat marketing, HQ hantar barang. Dia buat marketing, HQ hantar barang. Dropship dia panggil, konsep dropship. Dekat Malaysia ni orang terlampau fikir dropship je ni geng tak ada modal. Dropship je tak kaya sangat. Founder lagi kaya daripada dropship. Kan? Biasa orang cakap macam tu kan. Sebab tu semua orang nak jadi founder. Saya nak tanya anda jujur, agak-agak berapa pendapatan tertinggi seorang dropship boleh dapat? Cuba komen dekat ruangan chat. Pendapat anda tuan-tuan. Cik Pandoli kata 20k 5k lebih dari founder. Tuan-puan, ada seorang gadis namanya Cik Puan Ami, ataupun dia husband and wife, dia combine nama jadi Firami. Tuan-puan, Cik Puan Ami, tuan-puan, Cik Puan Ami sebagai seorang dropship, sepanjang tempoh PKP, sales sebulan yang beliau dapat sebagai seorang dropship RM1 juta sebulan. Dropship tau. Bila ada strategi betul, bila perangai betul, bila semuanya betul, insya-Allah dropship pun boleh buat RM1 juta sebulan. Dropship ni bukan founder, dropship ni barang pun tak pegang. RM1 juta sebulan tuan-puan. Babunnya. Sebab tu banyak bila saya jumpa usahawan tuan-puan, saya sendiri usahawan, anda pun usahawan, kita sama tuan-puan. Tapi bila saya dah buat training, saya dah berjumpa dengan ratusan ribu usahawan. Ramai je usahawan yang lebih miskin daripada dropship. Ramai, bukan usahawan maafkan saya, ramai je orang-orang yang pegang produk yang tidak pergi berbanding dia jadi ejen orang. Sebab itu bila Fahma kata nak buat training untuk ejen, saya sangat yakin inilah cara untuk keluar daripada kepompong masalah kewangan peringkat pertama. Lepas dah pandai yang ni, nak jadi founder, jadilah. Boleh Boleh tak saya nak